Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengurusi majlis yang saya muliakan, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, lama sungguh dah kita tak jumpa ni tuan-tuan ni. Last 2005. Maknanya dah hampir 17 tahun. Masya Allah ya, 17 tahun kita jumpa. Baik, kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumih liyubayyina lahum. Allah Ta'ala sebut, kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi Muhammad tu cakap Arab? Kenapa Al-Quran tu dalam bahasa Arab? Jawapan dia, sebab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang orang Arab. Kenapa Nabi cakap Arab? Sebab Nabi diutuskan pada masa itu di kalangan orang-orang Arab. Maka eloklah Al-Quran itu bahasanya Arab, sebab Nabinya pun Arab. Diturunkan Al-Quran dan diutuskannya Nabi pun pada masa itu kepada orang Arab. Bayangkan kalau Nabi itu bahasa Arab, diturunkan Al-Quran bahasa Banjar. Nah, kulaan niring napaan tak kurang. Diturunnya dalam bahasa Inggeris, tak kena entah. Ataupun Nabi Muhammad itu orang putih, diutuskan kepada orang Arab, lagi tak faham orang Arab. Maka daripada orang Arab kepada bangsa Arab tadi, gunakan bahasa Arab, Al-Quran pun Arab, supaya memberikan penjelasan. Dan akhirnya tuan-tuan, hari ini walaupun kita bukan orang Arab, tetapi kita memahami Al-Quran, memahami ajaran hadis-hadis Nabi ini. Daripada apa? Daripada orang yang mahir berbahasa Arab, daripada kalangan ulama-ulama kita. Jadi kalau hari ini ada golongan yang kata, kami tak nak ikut mazhab, kami tak nak ikut ulama, kami nak ikut direct dengan Nabi, silakan abang-abang pergi baca Quran. Jangan ambil terjemahan tafsiran, jangan ambil pengajaran daripada ulama-ulama yang mengajar dalam bahasa Melayu. Agak-agak tuan-tuan faham? Tobat lahum tak faham. Jadi berhati-hati dengan kata-kata hari ini, sebab dah ada wujud satu golongan yang mengatakan bahawa kita tak perlu ikut mazhab, kita tak perlu ikut ulama, kita direct dengan Nabi, kita direct dengan Al-Quran. Macamlah dia tu faham Quran, macamlah dia tu faham hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan belajar semayang ni pun, cuba jawab, dah belajar dengan apa? Rukun semayang yang pertama apa? Ustaz tu cakap bahasa Melayu. Dia ambil pada apa? Tok guru dia apa yang ambil bahasa Melayu. Cubalah dia mengajar dalam bahasa Arab, balik semua tuan-tuan. Dengan pengurusi masjid pun balik sekali. Jadi kita ini mengajar mengikut kepahaman orang yang berada di hadapan kita. Kalau saya ni mengaji tinggi-tinggi, guna bahasa yang tinggi-tinggi pada tuan-tuan, tak guna apa tuan-tuan ni. Mengaji tinggi-tinggi, pergi guna bahasa tinggi dekat 5 anak kita ni. Tobatlah dia pun tak percaya. Maka kita mengajar mengikut kepahaman orang yang di hadapan kita. Baik, yang pertama yang saya nak sentuh pada malam ni ialah sukan Olimpik. Sebab semua orang pakat duk tengok Olimpik, terutamanya acara Jim Rama dan terjun. Tak mana faham, tak faham sudah entah. Oh, tengok acara renang terjun, nganga kita. Kepiah bola pokek lah. Boleh buat ulasan pula, dia cara dia jatuh tu memang cantik punya lah. Oh, entah. Dia duk ulas tu, belum masuk lagi hak Jim Rama pula. Dapat 2-3 pingat emas pula. Tu dia cantik punya, memang cantik lah. Hang tengok apa? Tapi saya bukan nak ulas tentang benda tu. Yang tu biarlah, kita dah tegur banyak kali lah, mereka nak buat nak kata apa. Yang kita
nak buat malam ni yang saya nak ajak tuan-tuan fikir tengok. Kita ni layak ke pergi Olimpik? Ni adik-adik ni. Sukan apa yang tuan-tuan layak? Mai habaq kata. Tuan-tuan nak lawan apa ajaran Olimpik? 100 meter. Cirit kita di belakang. Nak hambat juara lah. Muntah hijau. Puak-puak Uganda, puak-puak Kenya kalau lari, tinggal kita habis lah. Kita lari setakat taman kita sudah. Nah, jogging keliling taman Melor sudah. Tuan-tuan nak main bola sepak, tak layak ah. Nak masuk Olimpik dengan JDT pun kalah. Tambah nak lawan dengan England, nak lawan dengan tak payah lah tuan-tuan. Oi. Itu sukan Olimpik. Yang nak masuk dia sukan Commonwealth ke, sukan Olimpik ke tuan-tuan, cukup susah. Dia punya standard dia tu. Yang sekarang ni Commonwealth, standard dia rendah pada Olimpik. Olimpik lagi tinggi yang saya cerita tadi, Olimpik. Nak masuk Olimpik ni Allah, sebab tu siapa yang masuk Olimpik dia panggil Olympian. Maknanya kira-kira terror betul lah. Di Malaysia ni apa kerak je yang dapat pingat Olimpik. Rashid Siddiq, Chong Wei, yang tu yang dapat. Hak lain ni nganga. Azizul Hasni. Nak sampai tahap Olimpik, Commonwealth ni boleh lah. China tak masuk, Jepun tak masuk, Korea tak masuk. Yang masuk pun puak-puak Fiji yang boleh lah menang ingat mahal. Puak-puak Fiji duk pakai kain batik lagi, skirt ni tuan-tuan. Allah, tu pun kita tak boleh masuk Commonwealth. Tuan-tuan nak lawan apa sekat Commonwealth? Nak menang pingat emas badminton pun, cuak kita ni. Baik, Ustaz tu saya ceritalah bab sukan dalam masjid, Ustaz tak ada faedah. Okeylah, kita cerita musabaqah peringkat antarabangsa. Siapa dia hak depan saya ni dengan saya boleh layak wakil Malaysia musabaqah peringkat antarabangsa? Nak lawan Iran, Mesir, nak lawan dengan Indonesia, kawan lawan dengan Thailand, Filipina. Kita ni peringkat sekolah agama rakyat belakang tu pun kalah. Tak layak Ustaz oi. Aduh. Level depa tu tinggi tu kan. Tuan-tuan kalau tengok yang qari daripada Mesir, qari daripada Indon, tuan-tuan boleh bayangkan mereka membaca surah Wad-Duha senapas. Kita nak ataina 3 kali lepas. Ini berhenti bawah habis. Dia orang tuan-tuan Wad-Duha wal-laili, sampai habis senapas. Dia ni hidup ngapa? Bukan level kita tuan-tuan.